Baik, sistem politik Jepun, kita mempunyai Maharaja Jepun. Bagi dia merupakan simbol negara, lambang perpaduan rakyat. Bagi dia melantik Perdana Menteri berdasarkan keputusan yang dibuat oleh dia, melantik ketua hakim, mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan, menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran. Jadi aspek perbandingan akan dibandingkan oleh saya berdasarkan 3 pemerintahan Maharaja. Bermula dengan Maharaja Jimmu. Maharaja Jimmu menaiki tahta pada sekitar 1660 sebelum Masihi. Maharaja Jimmu adalah dianggap sebagai maharaja yang pertama di Jepun. Masyarakat melihat bagi dia sebagai penghubung dirinya dengan Tuhan. Tetapi masyarakat tidak sembah kepada baginda. Maharaja Jimmy pula menaiki tahta pada 3 Februari 1867 hingga 30 Julai 1912. Baginda individu yang bertanggungjawab dalam memindahkan ibu kota monarki dari Kyoto ke Tokyo. Terlibat dalam politik dan mula menguasai empire. Di zamannya berlaku perkembangan industri. Baginda mula memegang banyak kuasa, terutamanya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, dalam membuatkan negara Jepun memperolehi aspek tersebut dengan lebih kukuh. Beralih kepada Maharaja Hirohita yang menaiki tahta pada 26 Disember 1926 hingga 7 Januari 1989. Bagi dia mengetuai Jepun melalui rangkai perhubungan politik dari authoritarian, internasionalisme dan fasisme. Pada 1937, bagi dia mengetuai serangan ke China. Dan selepas kekalahan pada Perang Dunia Kedua, United States of America menafikan hubungan Maharaja Jepun dengan Tuhan. Jadi ini telah mengubah persepsi rakyat terhadap Maharaja, dan Maharaja telah berubah menjadi simbolik bagi negara Jepun dalam perlembagaan. Dan pada 1947, negara Jepun menjadi negara yang demokratik. Ini menunjukkan bahawa perubahan yang berlaku adalah Maharaja mula terikat dengan perlembagaan negara. Jadi di bahagian badan perundangan, di Jepun kita mempunyai 2 dewan, iaitu Dewan Perwakilan dan juga Dewan Kaunselor. Dewan Perwakilan adalah seramai 512 ahli yang akan dipilih dalam masa 4 tahun sekali. Dewan Kaunselor pula 252 ahli yang akan dipilih 6 tahun sekali. Negara perbandingan adalah United Kingdom, iaitu House of Commons dan juga House of Lords. Dewan Perwakilan dan juga House of Commons adalah dewan yang mewakili demokrasi secara tidak langsung, iaitu mereka yang berada di sana adalah mewakili suara rakyat. Jadi sebarang keputusan negara, sama ada dari segi pembentukan akta ataupun undang-undang, adalah diutamakan berdasarkan suara daripada kedua-dua dewan ini. Ini dapat dinilai bahawa suara rakyat adalah menjadi keutamaan dalam pembentukan undang-undang dan dasar negara. Jadi di Jepun kita mempunyai Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, ketua komander dari pasukan pertahanan Jepun. Beliau akan tanda tangan undang-undang yang berkaitan dengan negara, menyatakan darurat, mempengerusi kabinet.
Di bahagian kabinet pula akan diketuai oleh Perdana Menteri dan dianggotai oleh Menteri Negara. Anggota dalam kabinet adalah seramai 14 orang, tetapi tidak akan sampai kepada 19 orang kecuali dalam kes tertentu. Di bahagian kementerian dan pejabat kabinet pula adalah seramai 11 orang. Pejabat kabinet adalah menjalankan misi khas melihat kepada dasar yang penting seperti dalam urusan kerja, menjamin keselamatan, memastikan fungsi kewangan yang sesuai, perlindungan orang awam dari bencana. Di United Kingdom pula mempunyai majlis privy, iaitu anggota daripada kabinet, kementerian dan sebagainya akan bersumpah di hadapan majlis privy baginda yang amat berhormat. Jadi ianya diikuti dengan ketua eksekutif, iaitu Perdana Menteri. Di bawahnya pula adalah kabinet, serta United Kingdom mempunyai jabatan pejabat kabinet serta kementerian. Jabatan yang terlibat adalah jabatan digital, budaya, media dan juga jabatan pendidikan. Pemilihan Perdana Menteri dan daripada negara Jepun dan juga United Kingdom adalah berdasarkan sokongan majoriti daripada Dewan Perwakilan dan juga House of Commons yang mewakili suara rakyat. Hal ini dapat disimpulkan bahawa sebarang tindakan yang dilakukan oleh eksekutif adalah menerima keabsahan daripada rakyat. Di Badan Kehakiman mempunyai Mahkamah Keluarga, iaitu akan membicarakan tentang perselisihan faham antara keluarga, masalah remaja serta masalah perceraian. Mahkamah Kecil atau Mahkamah Ringkas membicarakan tentang tuntutan kes sivil, pertikaian yang tidak melebihi 1.4 juta yen, serta berhak memenjarakan defendant dengan beberapa kesalahan khas. Mahkamah Daerah mempunyai 3 orang hakim. Perbicaraan yang lebih daripada 1.4 juta yen, membicarakan kes muflis serta berhak menjatuhkan hukuman penjara lebih dari setahun. Mahkamah Tinggi pula mempunyai 8 cawangan di Jepun, antaranya di Tokyo dan juga di Nagoya. Mempunyai 3 orang hakim daerah yang dilantik oleh Presiden. Mahkamah Agung, Mahkamah Bersekutu akan dilantik oleh Kabinet dengan pengesahan Maharaja. Mahkamah ini pula adalah mahkamah yang tertinggi di Jepun serta mempunyai fungsi tafsiran undang-undang atas kes rayuan yang dibuat oleh mahkamah di bawahnya. Saya membezakan di antara 2 zaman pemerintahan di Jepun, iaitu zaman Edo dan juga zaman pemulihan Meiji. Zaman Edo, undang-undang yang dibentuk adalah mempengaruhi undang-undang Cina. Pemulihan Meiji pula merangkap maharaja yang saya tekankan sebelum ini, iaitu berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh orang Eropah mengikut undang-undang sivil, serta berdasarkan moden undang-undang Jerman, mempunyai undang-undang 6 kod, iaitu yang berkaitan dengan negara Jepun, Korea Selatan dan juga China.
Di sini pula hak-hak rakyat serta hak-hak kemanusiaan mula dikuatkan dalam undang-undang serta kehakiman negara Jepun. Struktur politik Jepun. Jepun mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di Jepun, Maharaja adalah sebagai ketua negara, manakala Perdana Menteri bertindak sebagai ketua kerajaan. Sistem pilihan raya yang digunakan di Jepun adalah sistem pilihan raya berkadaran. Berikut adalah Parlimen Jepun yang dikenali sebagai Kokai. Parlimen Jepun terdiri daripada 2 dewan, iaitu yang pertama Dewan Perwakilan dan juga Dewan Kaunselor. Berikut adalah merupakan Maharaja Jepun yang terkini, iaitu Maharaja Naruhito. Beliau ditabalkan pada 1 Mei 2019 menggantikan ayahnya. Beliau merupakan Maharaja ke-126 di Jepun dan merupakan Maharaja pertama yang dilahirkan selepas Perang Dunia Kedua. Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan mempunyai 466 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 4 tahun melalui pilihan raya di Jepun. Untuk membentuk kerajaan, Dewan Perwakilan memerlukan 233 kerusi untuk membentuk majoriti bagi membolehkan kerajaan Jepun dibentuk. Dewan Perwakilan dianggap lebih berkuasa terutama dalam pelantikan Perdana Menteri. Ia juga berfungsi untuk mengubal dan mengesahkan sesuatu rang undang-undang. Dewan Perwakilan diketuai oleh Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Perdana Menteri terkini adalah Yoshihide Suga yang berasal daripada Parti Liberal Demokrat. Beliau menggantikan Shinzo Abe yang meletakkan jawatan dan beliau dilantik sejurus selepas Shinzo Abe meletakkan jawatan. Seterusnya adalah Dewan Kaunselor ataupun dikenali sebagai Dewan Atas. Dewan Kaunselor ini terdiri daripada 245 ahli yang berkhidmat selama 1 penggal, iaitu dalam tempoh masa 6 tahun. Syarat untuk menjadi ahli Dewan Kaunselor ini adalah mesti sekurang-kurangnya berusia 30 tahun dan ke atas, berbanding dengan Dewan Perwakilan, di mana syarat kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Perwakilan hanyalah pada umur 25 tahun. Dewan Kaunselor ini mempunyai kuasa yang agak terhad jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan yang dilihat lebih berkuasa di dalam Parlimen Jepun. Dewan Kaunselor juga berkuasa apabila sesuatu keputusan Dewan Perwakilan tidak mencapai takat 2/3. Hal ini bermaksud sekiranya sesuatu rang undang-undang ataupun apa sahaja usul yang dibawa ke Parlimen oleh Dewan Perwakilan tidak mendapat persetujuan seramai 2/3 ahli, Dewan Perwakilan boleh bertindak untuk mengesahkan ataupun membatalkan rang undang-undang tersebut. Perbezaan ataupun perbandingan struktur politik antara dua negara, iaitu Jepun dan juga United Kingdom. Perbezaan yang pertama adalah sistem pilihan raya. Pilihan raya di Jepun menggunakan sistem berkadaran, manakala sistem pilihan raya di United Kingdom menggunakan first past the post. Seterusnya adalah dari segi kedudukan dan jumlah Dewan Perwakilan ataupun Dewan Rakyat. Di Jepun, Dewan Perwakilan terdiri daripada 466 kerusi untuk tempoh 4 tahun. Manakala di United Kingdom, Dewan Rakyat terdiri daripada 646 kerusi untuk tempoh 5 tahun. Perbezaan yang seterusnya adalah Dewan Kaunselor dan juga ataupun House of Lords di United Kingdom. Dewan Kaunselor terdiri daripada 245 orang ahli untuk tempoh 6 tahun. Namun, House of Lords di United Kingdom pula terdiri lebih ramai ahli, iaitu sebanyak 779 ahli.
Budaya politik Jepun. Teori yang dapat disesuaikan bagi menerangkan budaya politik Jepun ialah teori pseudo-patron-client ataupun penaung-dinaun palsu. Istilah kepura-puraan, pseudo, bermaksud tidak bersungguh-sungguh, perbuatan dan lain-lain tindakan yang hanya berpura-pura sahaja dan kepalsuan. Menurut Caroline Warner, penaung-dinaun merupakan ikatan yang dibina berdasarkan elemen kesalingan, reciprocity, yang merangkumi persahabatan sosial, keakraban, kesetiaan dan persetujuan antara kedua-dua pihak. Justru, pseudo-patron-client dapat diistilahkan sebagai penaung-dinaung yang diaplikasikan tanpa mengikut norma yang betul dan bertentangan dengan kesalingan yang sebenar. Parti politik dijadikan tidak lebih hanya sebagai pengikut peribadi kepada pemimpin-pemimpinnya. Senario sedemikian telah menghalang perkembangan parti bercorak kebangsaan dan terbuka. Hubungan penaung tetap dibina, tetapi tidak lagi berlandaskan dinaung yang murni. Tambahan pula, ikatan atau kerjasama dua hala boleh dibentuk, tetapi hubungan tersebut bersifat rapuh, kelam kabut, cacah marba dan dipenuhi dengan pelbagai masalah. Seterusnya, pengaruh dalaman budaya politik Jepun. Berdasarkan teori yang dikemukakan, 3 aktor penting dalam menentukan pengaruh dalaman terhadap budaya politik Jepun. Yang pertama ialah puak politik. Sistem puak merupakan tunjang utama dalam memberi jawatan kepada eksekutif politik sama ada dalam kerajaan atau parti. Perdana Menteri Jepun dipilih menjadi pemimpin berdasarkan persetujuan daripada sokongan puak politik dan bukannya bersandarkan daripada kebolehannya. Puak politik amat berkuasa kerana mereka berkebolehan menentukan calon yang layak dilantik menjadi Perdana Menteri dan mereka juga menguasai proses pemilihan calon Presiden Parti. Umum mengetahui Perdana Menteri Jepun merupakan Presiden Parti dan merangkap Ketua Puak. Mereka dipilih berdasarkan pemilihan dalaman parti dengan mendapat kerjasama daripada puak politik. Aktor seterusnya ialah Veteran Party. Veteran Party digelar sebagai dalang utama atau kingmaker kerana berkemampuan mempengaruhi ahli dalam sesuatu puak. Istilah Panglima Bayangan juga diberikan kepada Veteran Party kerana mampu mengongkong pemimpin boneka yang dilantik. Keistimewaan yang dimiliki oleh Veteran Party adalah sama taraf dengan eksekutif politik. Mereka juga berkeupayaan untuk meletakkan seseorang dalam kepimpinan Perdana Menteri dan Kabinet. Akhir sekali, aktor yang ketiga yang digelar sebagai Zoku. Zoku merupakan elit politik yang boleh memintas kekuasaan puak politik. Ketua yang mengaturkan perundingan dengan menteri berkaitan suatu polisi dan yang ketiga bertindak sebagai jurucakap kepada menteri ketika parti bersidang. Keberkesanan teori yang dibincangkan dapat dilihat melalui kejatuhan dan kebangkitan Parti Demokratik Liberal LDP di negara Jepun. Pemerintahan sistem satu parti bertukar menjadi pemerintahan sistem multiparti. Hal ini demikian kerana perlunya ikatan atau gabungan dalam parti politik ke arah membentuk kerajaan. Bruce Kwong dan Syed Razwan berpendapat bahawa wujud keperluan terhadap ikatan atau gabungan perhubungan yang kuat melalui faktor etnik, kaum, agama, pertalian darah atau hubungan kekeluargaan di negara Jepun. Negara Jepun berasal dari satu rumpun bangsa yang serupa dan tiada perbezaan kaum di kalangan mereka, yakni mereka menggunakan suatu bahasa yang difahami semua lapisan masyarakat. Hal ini memudahkan lagi berlakunya manipulasi terhadap konsep penaung-dinaung di negara Jepun. Perbandingan budaya politik Jepun dan United Kingdom pasca 90-an dapat dilihat di sini bahawa di negara Jepun, parti pemerintah terdiri daripada blok gabungan beberapa parti politik, manakala di United Kingdom memperlihatkan kepada pemerintahan berdasarkan satu parti sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa keberkesanan manipulasi terhadap konsep penaung-dinaung menjadikan sesebuah parti di negara Jepun itu mampu mengambil alih tampuk pemerintahan negara, manakala di United Kingdom pula kewujudan masyarakat majmuk menjadikan parti-parti tertentu yang dominan berdasarkan kelompok masyarakat dominan berjaya menguasai pemerintahan kerajaan.
Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan budaya politik Jepun. Yang pertama, manipulasi terhadap konsep penaung-dinaung sangat memberi kesan besar terhadap pengaruh pilihan raya atau pengaruh dalam politik negara Jepun. Yang kedua, hubungan penaung-dinaung dalam politik Jepun bukan merupakan hubungan formal, tetapi cenderung terhadap hubungan peribadi semata-mata. Dan yang ketiga, konsep penaung-dinaung dalam politik Jepun sudah mula pudar dan lebih sesuai dicirikan dengan konsep pseudo penaung-dinaung.